isi. Ya, cara kamu mengolah isi itu yang penting. Nombor 2, penggunaan kepelbagaian ayat. Ayat majmuk, ayat transitif, ayat tak transitif, ayat pasif, ayat aktif, ayat komplement, okey, ayat majmuk gabungan, ayat majmuk relatif yang, ayat majmuk pancangan, ayat majmuk biasa dan juga kebanyakan daripada ayat-ayat sintaksis yang biasa keluar untuk SPM. Jangan buat satu rumusan yang mendatar sahaja, ya. So rumusan bermaksud ialah daripada keseluruhan petikan kita merumus kepada isi yang penting saja. Inilah dikatakan sebagai rumusan. Itulah markah bahasa. Lepas itu, satu lagi unsur yang kebanyakan pelajar akan abaikan. Satu lagi unsur yang kebanyakan pelajar akan abaikan, tanda soal, noktah, koma, pembuka kata, penutup kata kalau ada, ya, tanda sempang, tanda-tanda bacaan juga memainkan peranan penting sebab dia meliputi satu markah. Ya. Jadi ini semua ni kamu kena faham. Memang susah. Okey, tapi apa boleh buat, memang dia punya syarat rumusan beginilah. Dan rumusan biasanya ditulis dalam 4 perengan. Kebanyakan sekolah saya tengok pun ditulis pada 4 perengan. Satu perengan ialah untuk bahagian pendahuluan, satu perengan lagi untuk 4 isi, dan satu lagi perengan untuk 4 isi yang lain, dan satu lagi kesimpulan. Ada juga sekolah yang mengajar pelajar 3 perengan saja, iaitu pendahuluan, isi dan kesimpulan. Terpulang pada sekolah masing-masing. Tetapi secara keseluruhannya, kalau kita melihat dalam buku-buku rujukan, dalam apa yang telah diperbincangkan melalui simposium dan juga seminar-seminar dianjurkan oleh kementerian dan sebagainya, disyorkan 4 perengan kerana memudahkan pemeriksa semak. So saya mengesyorkan pelajar menggunakan 4 perengan. Ya. Saya tak tahulah guru kamu bagaimana, ya. Saya mengajar pelajar saya 4 perengan. Nanti bersaing pula dengan guru di sekolah. Dia cakap lain, aku cakap lain dan sebagainya. Biasa 4. Baik. Seterusnya rumusan yang cemerlang. Okey, rumusan yang cemerlang. Bagaimana kita nak menentukan rumusan yang cemerlang? Okey. Pelajar dapat mengesan semua fokus dalam semua bahagian. Very nice. Kamu boleh memfokus dalam semua bahan tu, kamu tahu dia bincang apa. Cara, pendekatan, kesan, langkah, impak, implikasi, pendekatan ataupun punca ataupun macam-macam lah, fokus-fokus tertentu lah. Semua tu kamu pandai. Itu satu kelebihan anda. Yang kedua, jumlah isi yang harus ditulis dari semua bahan dan fokus ialah 8 saja berdasarkan pembahagian isi yang wajar. Di sini pelajar banyak membuat kesilapan. Dalam bahan satu ada 2 fokus, lepas tu nampak ada 9 isi. Dalam bahan 2 ada satu lagi fokus, ada 3 isi. Dalam bahan 3 dia ada 2 lagi isi. Kalau campur semua tu ada 12. Okey, walau apa pun berlaku, cukupkan 8 isi dalam rumusan. Dalam 3-3 fokus itu, dalam 3-3 bahan tu kena ada 1 isi minimum. Terpulang. Nanti saya akan bagi tahu pembahagian isi yang wajar. Bagaimana kamu nak tentukan ia menjadi 8. Itu yang penting. Tapi apabila kita kira balik, isi perlu ada dan 8 isi itu perlu diambil daripada 3-3 bahan dan 3-3 fokus. Kurang-kurangnya minimum 1 fokus, 1 bahan mesti ada dalam itu. Maksudnya keseluruhan bahan, keseluruhan fokus kamu ambil. Minimum 1 isi. Tapi dijumlahkan kepada 8 isi jikalau kita secara keseluruhan mengambil 3 bahan dan 3 fokus. Pendahuluan dituliskan berdasarkan kata kunci yang terdapat dalam semua bahan dan semua fokus. Apabila kita tahu bahawa petikan itu membincangkan berkaitan dengan keracunan makanan. So, petikan 1, dia bincang keracunan makanan. Fokusnya ialah punca keracunan makanan. Fokus pertama. Dalam bahan yang sama, kita nampak kesan. Lepas tu bahan 2, dia bagi gambar grafik. Okey, di kantin pelajar muntah-muntah. Maksudnya ada kesan. Kesan muntah, kesan sakit perut, kesan pening. So, bermaksud sekarang ni kita sudah ada fokus. Yang ketiga, bahan 1 ada 2 fokus. 1 ialah punca. Bahan 1, fokus 2 ialah
tadi saya bincang berkaitan dengan apa dia kata kesan juga. Dan yang bahagian grafik itu kita nampak kesannya. So maksudnya ada dua fokus di situ. Maksudnya punca dan kesan. Tiba-tiba kamu ada bahan ketiga, adalah pihak kerajaan, adalah pihak masyarakat, adalah pihak kantin, adalah pihak. Tiba-tiba dia bincang pasal langkah. So jelas di sini bahawa ada 3 fokus dalam 3 bahagian. Okey, tak apa. Mungkin kamu rasa susah sikit sebab kita tak ada bahan. Nanti ada bahan saya bagi tahu. Okey, jadi pendahuluan itu biasanya rumusan membincangkan membincangkan faktor berlakunya kemalangan, ya, faktor berlakunya kemalangan, kesan dan cara mengatasinya. Begitulah contohnya, ya. Kesimpulan ditulis berdasarkan tema disertai dengan kesan ataupun cadangan. Maksudnya kesimpulan kita ambil berdasarkan tema. Kalau tema kita keracunan makanan, kalau tema kita kemalangan, kalau tema kita pencemaran, kalau tema kita kerancuan bahasa, kalau tema kita berkaitan dengan disiplin, dalam kesimpulan mestilah dinyatakan tema itu. Okey, lepas tu kamu kena bagi kesan ataupun cadangan. Apabila kamu bagi kesan dan cadangan, perlu ada agar, supaya, untuk dan sebagainya. Okey? Tak payah nak masukkan untaian kata-kata menarik, tak payah nak masukkan peribahasa-peribahasa yang berbunga-bunga, sebab dalam kesimpulan saya fikir sudah sampai kata-kata jumlah perkataan yang maksimum. Anda boleh masukkan peribahasa dalam bahagian isi, sebab di situ kita belum lagi sampai ke maksimum. Ya, kalau dalam bahagian kesimpulan itu kita memang nampak, ya, memang sudah sampai ke bahagian maksimumnya kita sudah nampak. Baik. Seterusnya kalau kita lihat rumusan ditulis 4 perengan seperti yang saya katakan, pendahuluan 1 perengan, isi perengan isi 1 perengan 4 isi, perengan isi 1 perengan 4 isi dan kesimpulan. Rumusan bebas daripada kesalahan tata bahasa dan mempunyai ragam ayat pelbagai. So, kesalahan tata bahasa yang biasa mereka-mereka, ya, yang kesalahan tata bahasa yang kita belajar dalam inilah kesalahan tata bahasa umum kan, dalam tu tidak ada kan. Dan yang akhir sekali kita nampak yang ketujuh, tidak menyalin bulat-bulat daripada petikan, sebaliknya pemilihan diksi yang sesuai dengan mesej bahan asal. Bermaksud kita telah pun diberitahu bahawa kita tidak boleh menyalin bulat-bulat isi yang ada. Seterusnya kita kena buat pengolahan. Semasa membuat pengolahan, janganlah ubah sesuatu perkataan sehingga kan mesej yang asal itu hilang. Itu yang sangat penting. Kalau contoh dalam petikan tu kita nampak punca kemalangan itu, dia letak penggunaan telefon bimbit semasa memandu kereta di jalan raya. Kamu pula letak di situ bahawa kamu lupa pasal telefon bimbit, kamu masukkan kemalangan berlaku berpunca daripada ahli-ahli keluarga bermain dalam kereta. Habis. Telefon bimbit sudah hilang. Nampak? So itu isi yang tak sesuai. Okay, sekarang kita lihat pada wajaran isi rumusan. Apabila saya kata sebagai wajaran isi rumusan, biar saya off kamera dulu. Baiklah, wajaran isi rumusan kalau kamu nampak, kalau kamu campurkan calon 1, calon 2, calon 3, calon 4 dan calon 5, ya, memang semua tu membawa 10 isi. Okey, termasuk pendahuluan dan sebagainya. Wajaran isi rumusan berdasarkan 2 bahan, 2 fokus. Berdasarkan 2 bahan, 2 fokus. Kamu tengok. Bahan 1 you baca, ada 1 fokus iaitu faktor kemalangan. Ada 5 isi. Tahu? Bahan 1 juga kamu baca ada fokus 2 iaitu kesan kemalangan. Ada 4 isi dalam tu. Tiba-tiba kamu masuk dalam bahan 2, dia bincang benda yang sama. Kesan juga. So, fokus 2. Ada 3 isi. So, semua sekali kamu nampak ada 12 isi kan? So, isi hanya tulis 8 saja. Nampak ni? 332, 8. 422, 8. 242, 8. 521, 8. 323, 8. Maksudnya, calon 1 dia mengambil daripada 5 isi, dia ambil 3. Calon 1. Calon 2, dari bahan 1, fokus 2, dari 4 isi, dia ambil 3. Okey, lepas tu dari bahan 2, fokus 2, pelajar ni ada 3 isi, dia ambil 2. Ini pendahuluan dan kesimpulan automatik satu-satu isi lah apa yang kita bincang. Apabila kita mencampurkan
bahagian isi ini mestilah 8. Cuba lihat calon yang kelima. Cuba lihat calon yang keempat. Memang nampak secara dominan. Dia ambil 5 isi. Boleh, tak ada masalah. Okey, lepas tu di sini ada 4 isi, dia ambil 2. 3 isi, dia ambil 1. So, 5 campur 2, 7. 7 semua tu 8. Boleh faham ini? Okey, inilah dikatakan wajaran isi rumusan. Okey, yakni dalam setiap fokus, setiap bahan ada isi. Itu yang penting. Itu yang penting. Itu yang penting. Janganlah kau tulis sampai apa dikatakan 12 isi itu sudah menyebabkan jumlah perkataan itu bertambah. Kita dah hadkan 8 isi saja. Isi 16. Pendahuluan 1, rumusan 1, 4, 20, bahasa 10. Ini kalau ada 2 bahan dan 2 fokus. Ya, kalau ada 2 bahan dan 2 fokus. Okey, boleh ya? Saya rasa ini sangat jelas. Siapa dah faham bahagian ni? Wajaran isi rumusan berdasarkan 2 bahan, 2 fokus. Siapa tak faham bahagian ini? Semua faham? Very good. Okey, kalau semua faham, bagus. Calon satu kamulah. Mungkin calon 1 Selangor, calon 2 Perak, calon 3 Sabah, calon 4 Melaka, calon 5 Selangor, ataupun Kelantan. Tak kisah. Asalkan dalam semua bahan, dalam semua fokus, minimum 1 isi disentuh. Itu syarat. Okey, kita lihat apa yang berlaku sekiranya kita ada kontes bahan yang lain. Kamu tengok yang ini. Kamu tengok ini, apa yang berlaku sekiranya ada 3 bahan dan 3 fokus. Apa akan berlaku kalau ada 3 bahan dan 3 fokus? Okey. Apabila kamu membaca petikan bahan 1, kesan negatif media sosial. Ada 6 isi. Kamu baca balik bahan 1 tu, ada satu lagi isi fokus yang baru, fokus 2, usaha memantau. Maksudnya menanganilah, ada 2 isi. Kamu tengok dalam bahan 2, ada bincang perkara yang sama, usaha memantau, bermaksud fokus 2. Ada 2 isi. Kamu lihat ada bahan 3. Dalam bahan 3 pula, kekangan yang dihadapi. Maksudnya masalah-masalah yang dihadapi dalam apa dikatakan media sosial. Mengapa kita tidak boleh menyekat media sosial ni, kekangan. Ada 3 isi. Jadi bermaksud kita ada lebih kurang 3 bahan. Dalam 3 bahan ni kita ada 3 fokus. Cuba lihat calon 1. 6 isi, dia ambil 2 isi saja dalam fokus 1 bahan 1. Calon 2, dia ambil 2 isi saja dalam fokus 2 bahan 1. Calon 1, dia ambil 2 isi saja. Ini pelajar ini bagus. Dia ambil semua 2. Okey, 2, bahan 2, fokus 2. Dan dalam bahan 3, dia ambil 2. Ini calon 1. So, 8 lah. 2 is 8. Okey. Calon 2 pula, dia hantam 4 isi. Dia suka sangat dengan kesan, dia ambil 4. Okey. Fokus 2, bahan 1, ada 2 isi. 2 pun dia ambil. Dalam bahan 2, ada 2 isi, dia ambil 1. Dalam bahan 3, ada 3 isi, dia ambil 1. Kalau dijumlahkan, 4 plus 2, 6. 6 plus 1, 7. 7 plus 1 is 8. Alright. Calon 3 lagi hebat. Dia hantam cukup-cukup. Bahan 1, fokus 1. 6 isi, dia ambil 5 isi. Okey, lain semua minimum. Bahan 1, fokus 2, dia ambil 1. Bahan 2, fokus 2, dia ambil 1. Bahan 3, fokus 3. Maksudnya, ini syarat lah kan. Minimum 1 kan. Dia dah ambil. Macam mana you salahkan dia salah? 5 plus 1 plus 1 plus 1 is 8. Ini terpulang pada pelajar. Ini pemeriksa pun tak boleh cakap apa. Apa dia cakap? Dalam setiap bahan, setiap fokus, minimum kena ambil 1 isi. Sudah ambil lah 1 isi. Minimum. Maksimum boleh ambil lah. Tapi wajaran dia mesti ada 8 kan. Pelajar calon 4 lagi hebat. Dia ambil 3 daripada 6. Dia ambil 1 daripada 2. 2 dia ambil 2. 2 dia ambil 3. Ini pun satu wajaran yang bagus. Saya suka calon 1. Sebab dia ambil 2 lagi bagus. Ini pun boleh juga. Kalau kita campurkan isi-isi di sini ada 13 isi. Tapi kita nak 8 isi saja kan. Dalam setiap fokus mesti ada minimum 1 isi diambil.
Calon 5 pun selamat. Okey, dia bagus. Dia ambil bahan 1, okey, fokus 1 6 isi dia ambil 3. Bahan 1 fokus 2 usaha, 2 isi tu dia ambil 1 saja. Sebab dia tahu dua-dua bahan pun tentang usaha kan. Okey, dia ambil di sini pun ambil 1. Kekangan dia suka sangat dia ambil 3. Maksudnya apabila fokus yang sama dibincangkan, dia tak banyak ambil isi. Nampak? Dia minimum dia ambil 1. Dia ambil isi pada yang ada isi yang banyak. Dia ambil isi yang banyak daripada fokus yang mempunyai banyak isi. Tak ada ketentuan, tak ada syarat. Tak ada ketentuan, tak ada syarat. Syarat dia satu saja. Dalam semua bahan, semua fokus, minimum 1 isi kena ambil. Apabila kita campurkan semua isi, mesti 8. Harap faham. Siapa tak faham lagi? Saya sudah buat banyak kajian tentang ini. Ya, ini semua ni kita panggil wajaran isi rumusan. So, 8. Semua sudah ada. Pendahuluan dan kesimpulan tak payah kita pertikaikan. Okey, pendahuluan dan kesimpulan tak payah kita pertikaikan. Memang kita tahu itu memang satu dan sebagainya. Okey, secara jujur kalau ada yang siapa-siapa tak boleh faham, tolong bagi tahu saya. Sebab ini slide saya tak boleh bagi. Ya. So pastikan wajaran isi mesti lengkap kepada 8. Okey, satu lagi. Ada pelajar-pelajar saja, cikgu. Life is a fun. Saya suka ketawa, saya suka senyum. Sebab ini cara saya mengajar. Budak tu tanya, cikgu, saya pun tak tahu. Saya masuk tingkatan 4, saya masuk tingkatan 5. Ya, apa masalah? Semua orang cakap pasal fokus. Apa itu fokus, cikgu? Tengok, budak itu sampai sekarang tak tahu apa itu fokus. Saya fikir dalam kumpulan ini pun masih lagi kabur. Apa itu fokus? Bahan ialah petikan, graf, apa-apa saja sumber. Bahan ni sumber, kan? Fokus, cikgu. Alia Natasha. Kalau calon tu letak lebih daripada 8 isi, tak apa ke? Bukan tak apa ke? Jumlah perkataan akan meningkat. Dia takkan baca sebab engkau letak 10 isi, masa engkau tulis kesimpulan sudah 125. Perlukah saya baca kesimpulan itu? Sudah mencapai maksimum 120. Ini orang kata apa kan? Mencari nahas. Kan saya dah bagi tahu tadi. Dalam bahagian kesimpulan tu kamu sudah akan sampai maksimum sebab ini bukan komputer tau. Kalau komputer you type dalam Word, you cepat-cepat boleh pergi ke perengan tu, boleh padam, boleh delete, boleh cut and paste. Ini tulisan. Kalau sekali kau dah tulis, kau tak boleh ubah-ubah lagi. Faham? Kau nak buat balik, sorry, tak ada masa. Sebab 9 soalan. Ini soalan yang terakhir. 9, kertas 1. Kertas 1 nyanyi aku cakap. Kau nahas benda ni. Sebab dia banyak aspek morfologi, aspek sintaksis, peribahasa, bahasa klasik, bahasa Melayu, apa dikatakan penyuntingan, ya. Lepas tu kita ada Komsas Pemahaman Sastra, Komsas Pemahaman Moden. Lepas tu kita ada novel. Lepas tu kita ada ni rumusan, kan? So banyak aspek. Jadi tak ada masa. Masa yang diperuntukkan pun kalau betul kita tengok kertas 2 tu, kalau macam mana engkau jaga masa pun benda tu akan lari. 2 jam 30 minit. 2 jam 30 minit. Tak tahulah, rumusan ni kadang-kadang orang ambil 40 minit tu. Terpulang pada kepentingan kamu membacalah kan. So itu yang saya risau. Kalau you tanya saya, cikgu, kalau dapat kertas 2 tu nak buat apa dulu? So tolong jangan tanya saya. Saya tak pernah bagi formula-formula nak jawab soalan mana dulu dan sebagainya. Kebanyakan guru buatlah yang senang dulu. Buatlah yang susah dulu. Aku tak boleh. Saya tak boleh ambil keputusan bagi pihak kamu. Sebab you are the best to know yourself. Who are you? Kan? Bagi saya buatlah apa yang kau suka. Faham? Ya? Lepas tu kau tengok masa tu saja. Jangan kelang kabut. Happy-happy buat. Masa nak sampai rumusan tu. Katakan exam tu biasanya kertas 2 dia mula pada pukul 10.30.
Sebab yang kereta 1 tu pukul 8 lebih kan. 10.30 sampai pukul 12.30 ke pukul 1 macam tu lah contohnya lah kan. Masa nak buat rumusan tu dah pukul berapa dah? Tinggal 15 minit. Habis tu 30 markah tu. Nah, sebab saya pernah nampak dalam seminar-seminar bahasa Melayu SPM yang terdahulu pun guru tu mengatakan buat dulu yang ada markah banyak. Bahaya tu. Kalau kau tahu tak apa. Kalau kau tak tahu kau nak buat apa dengan markah banyak tu? Markah pun kau tak dapat, masa tu buang. Better ke ikut urutan soalan tu, buat mana yang kau rasa okey dulu, kan? Betul? Jadi itu saya terdapat nak bagikan keputusan lah. Okey? So terima kasih kepada saudari yang menjawab satu soalan tu, yang mengoalkan kita, bagus ya. Kalau letak 8 isi, jangan letak 8 isi. 8 kau jangan. Tu dah cukup. Kita minta 8 dah cukup. Ya. Okey, bagus. Cikgu, saya masuk tingkatan 4. Saya masuk tingkatan 5. Semua guru BM ajar rumusan. Dia kata fokus. Apa itu fokus? Itu yang masih terngiang-ngiang di telinga saya. Cuba lihat ni. Aku buat ni untuk korang. Kau tengok ni. Inilah fokus. Inilah fokus. Inilah yang bakal menggoncangkan ketahanan diri kamu. Ketahanan minda kamu, ketahanan emosi kamu, ketahanan jasmania kamu, kerohanian kamu. Semua inilah. Okey, analisis fokus 1 dan 2. Dia tak lari sini. Saya dah tangkap semua kata kunci, arahan tugas, arahan soalan dalam satu kombinasi begini. Kalau dia cakap pasal punca, sinonimnya punca, faktor, sebab, penyebab, penyetus, pendorong, pemangkin, perkara yang mempengaruhi. Dah habis cukup. Kalau ada lagi, kau tambah sendirilah. Aku dah malas dah. Okey? Kalau dikatakan langkah, langkah, inisiatif, cara, kaedah, tindakan, usaha, tu ada kesalahan ejaan tu. Sebentar. Usaha. Okey. Usaha, strategi, kerjasama, tanggungjawab, semua tu ialah langkah. Kalau ada kesan, implikasi, kebaikan, keburukan, akibat, risiko, impak. Ini satu lagi, masalah, halangan, cabaran, kekangan, rintangan, kemelut, krisis, konflik, kesukaran, kepincangan, kebejatan. Tengok. Pelajar jumpa perkataan kebejatan, dia pun dah bejat. Lepas tu kita ada peranan, sumbangan, fungsi dan tugas. Semua ni membawa sinonim yang sama. Ciri-ciri, sifat, bentuk, kriteria. Semua ada biasanya. Semua biasanya ada. Kalau kita lihat lagi, manfaat. Faedah, manfaat, kebaikan, kelebihan, kepentingan, keutamaan, kesan positif. Ya. Matlamat, tujuan, objektif, sikap, perwatakan, kelakuan, sasiah, karakter. Kan? Okey, karakter, pelajar-pelajar yang menghadapi penyakit autism. Ini pernah keluar rumusan 2016 ke berapa? Lupa saya. Ini saya pernah ajar ni. Imej, citra, gambaran, perlukisan, kualiti, spesifikasi, ukuran, piawai, nilai dan norma. Ini ada satu lagi aku lupa ni, baru aku ingat. Tengok. Aku pun boleh lupa. Di sini ada satu lagi untuk faedah. Maslahat. Ini perkataan baru ni. Maslahat. Maslahat juga ni adalah dikatakan sebagai faedah. Inilah. Jadi lepas ini saya tidak mahu mana-mana pelajar di Malaysia ni mengatakan, cikgu-cikgu, okey, amalan boleh dimasukkan dalam konteks sebentar. Kalau kita lihat dalam konteks ini, okey, amalan boleh masuk dalam langkah, boleh masuk juga, amalan boleh masuk dalam sumbangan dan juga peranan. Kita pulang pada bentuk soalan, ya, boleh masuk, tak ada masalah. Okey, jadi kalau kita lihat fokus-fokus yang tertentu, inilah di antaranya yang kita lihatlah dalam peperiksaan SPM setakat ini, ya, setakat ini. Baik, kita teruskan. Kata kunci yang lain kita ada situasi, keadaan, fenomena, senario, sinonim, ya. Kehendak, keperluan, keinginan. Message, teladan, pengajaran, iktibar. Ya. Ini semua ni
ialah kata-kata kunci, kata-kata arahan, arahan soalan, even karangan pun kita gunakan ini juga. Ya, dalam karangan pun kita gunakan ini, dalam rumusan pun dia gunakan ini. Okey. Jadi inilah yang biasanya kita nampak membawa masalah kepada kita ialah fokus. Fokus 1, fokus 2, fokus 3. Tak tahulah tahun ni ada fokus 4 ke, harap-harap tak ada lah kan. Okey. Baik. Contoh pendahuluan 2 fokus. Kalau dalam keseluruhan petikan itu dan juga bahan 1, bahan 2, ya, kalau ada 2 fokus sahaja, rumusan membincangkan. Anda jangan menggunakan membincangkan saja. Boleh menggunakan menerangkan, memerihalkan, menjelaskan, memaparkan, boleh, tak ada masalah. Kebanyakan buku-buku latihan, rujukan, guru bincang dengan terangkan apa beza? Terang dengan perihalkan tu apa beza? Perihal dengan menjelaskan tu apa beza? Memanglah dia paparkan keinginan, memaparkan kesan-kesan, paparan lah tu. Petikan tu kita memaparkan sesuatu kan. Katakan dalam fokus 1 tu dia bincang pasal punca. Kan? Lepas tu dalam fokus 2 ni ada usaha. Bahan-bahan ni lah kan. Lepas tema dia kemiskinan. Bermaksud rumusan membincangkan punca-punca berlakunya kemiskinan dan usaha-usaha menanganinya di negara kita, Malaysia dan sebagainya. Tengok dia punya petikan tu bincang pasal negara kita ke, Malaysia ke, masyarakat ke, apa ke dan sebagainya. Kalau you rasa tak nak gunakan di negara kita, Malaysia, cukuplah rumusan membincangkan punca-punca berlakunya kemiskinan dan usaha-usaha untuk menanganinya. Sudah, jangan nak cakap pasal Malaysia ke, negara kita ke dan sebagainya. Mungkin dalam petikan tu dia bincang secara umum. Dia tak nyata pun Malaysia. So, tak payah kamu mengatakan Malaysia. Kalau dikatakan dalam konteks masyarakat Malaysia kemiskinan, itu kamu boleh katakan Malaysia, tak silap. Jadi setiap yang kita letak tu perlu logik lah. Itu pun salah, bukan logik. Logik tu bahasa Inggeris. Logik. L-O-G-I-K. Logik, bukan logik. Okey? Perlu logik lah orang kata kan. Jadi terpulang pada bentuk petikan. Okey, jangan risau. Dalam pendahuluan ini tema dia mesti ada kemiskinan dan perlu ada fokus 1, fokus 2 dan fokus 3. Ini contoh pendahuluan 2 fokus. Okey, kita lihat kepada contoh pendahuluan 3 fokus. Sama juga bincangkan, terangkan, merihalkan, jelaskan, memaparkan. Fokus 1 kita nampak ada faktor. Fokus 2 pula ada kesan. Fokus 3 pula ada pendekatan menanggani. Tak. Jaela Jadiah. Jaela Jadiah. Kamu tak dapat mesej saya. Saya tak suruh kamu letak di negara kita atau Malaysia. Kecuali dalam petikan itu, dalam konteks Malaysia, masyarakat Malaysia, dia bincang tentang Malaysia, kamu letaklah Malaysia. Tak salah tu. Tapi kalau dalam petikan tu secara umumnya sahaja, dia bincangkan tentang media sosial secara umumnya, tak ada negara, tak ada Malaysia, tak ada apa pun, tak payahlah kamu letak. Tak semestinya. Faham? Saya bagi contoh saja. Sebab dalam petikan saya tu mungkin saya rasa ada Malaysia. Kalau saya katakan kemiskinan kan. Okey. COVID-19 telah melanda dan menyebabkan keadaan huru-hara dalam dalam golongan yang tersasar di Malaysia. Konteks kemiskinan dalam masyarakat Malaysia terlalu diambil berat oleh kerajaan Prihatin baru-baru ini. Antara beberapa faktor yang berlakunya kemiskinan, kebanyakan daripada pekerja-pekerja tempatan di negara kita telah kehilangan pekerjaan dan pendapatan per kapita negara semakin lama semakin kekurangan. Okey, kebanyakan daripada penduduk di kawasan perairan ataupun kawasan pedalaman yang jauh dari kota-kota metropolitan dan kosmopolitan di Malaysia. Okey, di Malaysia mengalami kebuluran makanan akibat daripada kemiskinan. Nampak? Bincang Malaysia, bincang negara, bincang masyarakat kita. So apa salahnya kalau kau letak di negara kita ataupun Malaysia? Tak salah benda ni. Tengok petikanlah. Tapi kalau dia bincang dalam petikan itu kemiskinan merupakan satu isu global.
Kebanyakan negara mengandaikan kemiskinan sebagai satu pandemik, sama juga seperti penyakit yang melanda. Dalam kajian statistik yang dikeluarkan WHO baru-baru ini mengatakan bahawa negara-negara di rantau Asia telah pun mengalami kesan teruk akibat kemiskinan. Antara punca utama kemiskinan ialah dasar-dasar kerajaan yang tidak begitu baik. Kalau petikan macam ni, kau nak masukkan Malaysia apa? Kau nak masukkan di negara kita apa? Sebab dia bincang secara umum. Jadi kamu punya pendahuluan, rumusan membincangkan punca-punca berlakunya kemiskinan dan usaha untuk menangganinya. Dah cukup. Sebab kita tak boleh fokus WHO. Kita tak boleh fokus dunia. Sebab kita tak boleh fokus rantau Asia. Sebab semua dia bincang. Takkan kau letak situ yang usaha menanganinya di WHO. Usaha menanganinya pada global. Usaha menanganinya di rantau Asia. Ni apa ni? Dah tersasar kan? So itu umum. Kalau umum bagi secara umum. So boleh faham? Saudari apa tu? Jaila Jadia. Boleh ya? Saya menerangkan. Ya, kadang-kadang sebutan saya, fiil saya tu keras tapi tegas supaya pelajar faham. Okey, seterusnya kita akan lihat kepada perkembangannya, iaitu saya dah bincang tadi di sini. Contoh pendahuluan 3 fokus, kan? Macam kes Ponteng Sekolah. Memang dalam petikan tu remaja diulang-ulang. Dia bukan ulang remaja universiti, remaja sekolah. Ataupun di kalangan remaja di sekolah ke, di kalangan pelajar-pelajar di sekolah ke dan sebagainya. Apa salahnya kau letak rumusan membincangkan faktor-faktor kesan dan pendekatan menangani kes Ponteng Sekolah di kalangan remaja sekolah. Contohlah, tak ada masalah lah. Kes Ponteng Sekolah di kalangan remaja. Ataupun tak payahlah remaja sekolah, kalau dalam tu dia bincang pasal remaja, just forget it lah. Okey. Ataupun kalau kamu tak mau letak di kalangan remaja, katakan faktor-faktor kesan dan pendekatan menangani kes Ponteng Sekolah. Di kalangan remaja sudah, sebab dia bincang pasal remaja ke. Sebab kalau dikatakan remaja sekolah, pelajar sekolah lah kan. Ini contoh saja kan. Tengok petikan. Boleh ya? Okey. Jadi apabila kita ada 3 fokus, faktor, kesan dan pendekatan, maka kita boleh gunakan sama ada koma begini, faktor-faktor, kesan dan pendekatan, ataupun faktor dan kesan serta. Itu boleh guna. Dan serta boleh guna, tak ada salah. Ya. Dalam satu ayat, kalau ada 3 predikat ataupun 3 cerita yang berlainan, kita boleh gunakan serta. Okey? Rumusan membincangkan faktor-faktor dan kesan serta pendekatan menangani kes Ponteng Sekolah di kalangan remaja. Sudah. Habis cerita. Kalau tak nak gunakan juga yang itu, faktor, koma, ini pun terima. Inilah keindahan menggunakan tanda bacaan. Baru you faham betapa indahnya kita menggunakan koma di sini. Faktor, kesan dan pendekatan. Boleh ya? Okey. Kesimpulannya, sekarang kita akan buat kesimpulan. Ulasan secara keseluruhan berteraskan tema. Kalau tema kemiskinan, dalam kesimpulan mesti mau ada kemiskinan. Kalau tema berkaitan dengan penerokan angkasa lepas, dalam kesimpulan mesti ada penerokan angkasa lepas. Dalam kesimpulan tu, kalau dalam petikan tu dia bincang pasal temanya berkaitan dengan COVID, dalam kesimpulan mesti ada COVID. Penggunaan campur dengan harapan, campur dengan tema rumusan, campur dengan implikasi. Maksudnya kamu katakanlah kesimpulannya kerajaan Malaysia harus prihatin. Harus prihatin terhadap penyebaran COVID agar kesejahteraan masyarakat disempurnakan, kesejahteraan masyarakat diamalkan, kesejahteraan masyarakat dapat dimurnikan dan sebagainya. Contohlah kan. Tapi kena guna-gunalah agar, supaya dan untuk. Setengah-setengah buku dia ada gunakan bagi. Itu pun kata hubung juga bagi. Saya takut kadang-kadang pelajar ni buat silap sebab bagi satu lagi perkataan tu ialah beri. Kau bagilah ke aku. Kau dengar tak ni? Kenapa semua dapat aku tak dapat? Bagilah aku. Nampak? So bagi. Faham? Kalau ikut konteks bahasa Melayu, bagi dengan beri tu hampir sama kan? Beri, bagi. Kau tak bagi aku pun, pasti bagi dia je. Kau suka dia lah tu. Merajuk lah. Itu. So saya tak gunakan perkataan bagi, saya hanya ambil agar
supaya dan untuk biasanya 89% hingga 95% kebanyakan buku dan juga kontes-kontes yang dalam internet semua menggunakan agar, supaya dan untuk. Bagi saya jarang. Bagi ini saya rasa kebanyakan daripada masyarakat yang mengamalkan bahasa dialek sebagai keutamaan dalam ciri-ciri kan mereka menggunakan bagi. Itu terpulanglah. Baik, jadi contoh ayat kesimpulan ada lebih kurang 5 di sini. Kesimpulannya, golongan remaja perlu menjadikan aktiviti menabung sebagai amalan agar, nampak di sini perkataan agar di sini ada, mereka tidak berhadapan dengan masalah kewangan. Sudah, senang je macam tu. Kesimpulannya, golongan remaja menabung. Ini pun pasal menabung juga, petikan ini. Masa depan mereka terjamin dah. Nah ini satu lagi, ini pernah keluar ni SPM lama. Kegiatan pemerdagangan manusia. Ya, kegiatan pemerdagangan orang kan. Kesimpulannya semua pihak harus bekerjasama menangani kegiatan pemerdagangan orang agar masyarakat dunia global pilih satulah hidup sejahtera kan. Okey. Nah ini ciri-ciri pengetua yang cemerlang. Kenapa kita perlu ciri-ciri pengetua yang cemerlang supaya dapat melahirkan sekolah yang terbilang. Senang je. Jadi itulah kena ada kesan, kena ada cadangan dan juga ada kata hubung agar, supaya, dan boleh gunakan perkataan kesimpulannya. Okey, kebanyakan daripadanya. Dan ada budak tanya juga konklusifnya tu boleh ataupun tidak. Konklusifnya. Konklusifnya beberapa buku-buku juga saya nampak memang dia gunakan konklusifnya. Konklusifnya secara ini dalam bahasa Inggeris ni kita panggil conclusion, ya. Saya tidak begitu pasti sama ada konklusifnya telah pun didaftarkan di bawah Dewan Bahasa dan Pustaka. Alright, jadi setakat ni saya lebih syorkan kita menggunakan kesimpulannya. Takut pula itu dijadikan sebagai satu isu dan potong markah ke apa, saya tak tahulah. Ya. Nanti saya pastikan benda ni. Tapi dalam majalah-majalah Dewan Bahasa dan Pustaka, mereka kerap menggunakan konklusifnya. Itu juga satu persoalan di sini. Jadi bermaksud kalau begitu, saya rasa tak ada masalah kita gunakan konklusifnya. Kebanyakan daripada majalah-majalah terbitan DBB memang ada. So saya rasa okey. Ini saya kena semak dia punya tu dalam tata bahasa Dewan. Okey? Tak apa, untuk keselamatan kesimpulan dulu. Kalau ada perubahan, saya akan update sebelum kelas kita yang terakhir. Baiklah, terima kasih untuk bahagian ini. Dan kita akan melihat kepada soalan latihan hari ini. Mungkin kamu baru terima, kamu belum baca lagi. Boleh tak kamu baca sekali supaya anda memahamkan dan bagi tahu saya apa yang ada di sini. Boleh ya? Cuba baca dulu dalam masa 5 minit. Kita buat sama-sama. Kita buat sama-sama.
Selepas baca, kenal pasti berapa fokus yang ada dalam rumusan ini dan nyatakan fokus-fokus tersebut. Kalau kamu sudah tahu fokus-fokus tersebut dan jumlah fokus yang ada, maksudnya kamu memang seorang pelajar yang memahami rumusan dengan baik. Ya, kamu memang memahami rumusan dengan baik. Cuba baca dan bagi tahu, boleh dalam chat dan sebagainya, ada berapa fokus, apa fokus dia tu. Ha.
Okey, kita tidak boleh mengambil masa yang banyak. Jadi seperti mana yang saya lihat kepada perkembangannya, tak apa. Sebab saya pun percaya kamu pun banyak sudah buat di sekolah dan sebagainya, kan? So tidak ada masalah tentang bahagian ini, kan? Okey, jadi saya tahu ni ada apa fokus. Dia ada dua bahan, kan? Dia dua bahan saja. Okey? Dia ada dua bahan saja, tetapi ada berapa fokus. Ini satu lagi bentuk soalan. Sekarang saya sudah masukkan diri kamu dalam konteks peperiksaan yang sebenarnya. Apa yang kamu belajar secara teori tadi, kamu tahu bahawa kalau dua bahan tu biasanya kita ada dua fokus sajalah, kan? Sekarang saya nak tahu, kan? Ada berapa fokus dalam ini? Dua bahan, berapa fokus? Cuba cek. Salah tak apa? Salah tak apa? Kepada mereka yang sudah baca tu, kan? Berapa fokus dalam ini? Cubalah, cuba. Tak ada orang boleh bagi tahu. Okey. Azri sudah jawab. Yang lain, kalau lebih kamu jawab, at least saya tahulah, kan? Okey. Ada orang jawab. Bagus. Bagus, bagus. Lagi? Bagi cadangan. Alia sudah jawab. Bagus. So, sekurang-kurangnya saya tahu pelajar-pelajar yang mengikuti kursus ini, apa kedudukan mereka, kan? Sejauh mana mereka memahami dan sebagainya, kan? Lagi? Lagi dua orang pelajar. Tolong bagi saya tahu ada berapa fokus dalam ini. Azizi dah bagi tahu, Lok E dah bagi tahu, Alia dah bagi tahu, Lim Chai pun sudah bagi tahu. Seorang lagi. Saya kalau nak buat satu hipotesis kena ada 5 pelajar. Sebab 5 pelajar ini yang menentukan struktur pemahaman dan sebagainya. Seorang lagi. Azizi, Lok E, Alia dan Lim Chai. Seorang lagi. Bagi tahu saya ada berapa fokus. Okey. Lim Sau Ai, kan? Boleh? Ada berapa fokus dalam ni? Adriana, boleh bagi tahu berapa fokus dalam ni? Boleh, Adriana. Bagi tahu berapa fokus. Chua Yu Fen. Cuba bagi tahu ada berapa fokus dalam ni? Eng Wen Pin. Ada berapa fokus bagi tahu? Hazel, boleh? Boleh Hazel bagi tahu ada berapa fokus dalam ni? Okey, very good. Baiklah, 5 orang sudah bagi tahu. Okey. Sebenarnya apabila 5 orang sudah bagi tahu, daripada 5 orang ini berapa yang jawab betul? Okey, berapa yang jawab betul, kan? 1, 2. 2 daripada 3 orang. So 2 orang jawab betul, 3 orang jawab salah. Okey, sebenarnya dalam rumusan ini mempunyai 3 fokus. Ini satu soalan yang baru. Biasa kamu tengok 2 bahan, 2 fokus saja. Ini 2 bahan saja ada 3 fokus. Okey ya, biar saya off kamera sekejap. Okey, mengapa dikatakan? Okey, dan juga apakah tema? Apakah tema dalam petikan ini? Apakah tema dalam petikan ini? Apakah tema dalam petikan ini? Very good. Very good. Ya. Ya. Memang tema keluarga. Keluarga apa? Keluarga yang penuh dengan apa? Keluarga apa? Very good, Alia. Very good. Very good, Alia. Alia Natasha. Keluarga bahagia. Ya? Keluarga bahagia. Very good. Okay, bagus. Azizi. Very good. Okay, maksudnya kamu sudah faham tema dia berkaitan dengan tema keluarga bahagia. Okay, bagus. Semuanya bagus. Ya? Okay, Amirul, keharmonian pun boleh tapi lebih kepada bahagialah sebab di sini dia banyak buat bahagia. Ya? Okay. Ada 3 fokus. Okey, bagaimana kita nak menentukan fokus yang pertama? Bila kita membaca perengan yang pertama, kita sudah tahu petikan ini membincang tentang fokus apa. Ini fokus yang pertama. Ya, kita sekarang mau cari fokus yang pertama. Baca ya. Okay, cuba kita lihat. Keharmonian hidup dalam keluarga memberikan impak yang besar kepada institusi kekeluargaan.
Okey, Nakta berhenti dan fikir. Tak ada apa-apa, dia hanya katakan keluarga harmoni. Hal ini dikatakan demikian kerana keluarga yang bahagia, tengok, keluarga yang bahagia ini dah tema. Okey, keluarga yang bahagia, ya. Dia dah bagi tahu kamu pun dia kata kepada kamu, keluarga yang bahagia membolehkan ibu bapa menjalankan tanggungjawab dengan sempurna sekiranya institusi keluargaan diikat dengan pertalian ukhuwah dan kesilaturahim. Institusi kekeluargaan sewajarnya hidup dalam suasana harmoni, bertolak ansur, sekaligus mempercayai, menghormati sesama ahli keluarga. Keluarga bahagia. Nampak tak? Dia tak cakap keluarga harmoni. Tetapi dia kata keluarga bahagia. Nampak? Nampak? Pengulangan tema yang sama. Beginilah kita menentukan temanya. Nampak sini? Keluarga bahagia. Apabila dia banyak cakap pasal keluarga bahagia, itulah tema. Nampak? Okey? Baik. Jadi confirm, sekarang kita tahu bahawa semua ini merupakan tema berkaitan dengan keluarga yang bahagia. Okey, kita sudah tahu benda ni dia bincang pasal tema yang keluarga yang bahagia dan sebagainya. Okey, baik, sekarang ni dia dah bincang tentang keluarga bahagia. Okey, dia dah bincang pasal keluarga bahagia. Bagaimana kita nak tentukan fokus? Okey. Apabila dia bincang di sini, kebaikan, kan? Satu kebaikan, apabila dia bincangkan keluarga-keluarga yang bahagia ini, apa yang berlaku dan sebagainya, kan? So, dia memang pun sudah bincangkan dengan lebih lanjut dan sebagainya. Jadi, apabila dia mengatakan di sini tentang keluarga bahagia, sebenarnya apa yang dia fokuskan? Apa yang dia fokuskan? Kamu tengok sini, ya. Membolehkan keluarga yang bahagia membolehkan ibu bapa menjalankan tanggungjawab dengan sempurna. Impak seterusnya, ibu bapa dapat menumpukan kerjaya tanpa sebarang bimbang dan gusar akan hal-hal rumah tangga. Okey, ini ialah fokus yang pertama berkaitan dengan kepentingan keluarga bahagia. Kepentingan keluarga bahagia. Inilah dia punya fokus yang pertama. Okey, jadi kepentingan keluarga yang bahagia yang pertama sekali ialah membolehkan ibu bapa menjalankan tanggungjawab dengan sempurna. Okey, membolehkan ibu bapa menjalankan tanggungjawab sempurna. Ini merupakan poin kita yang pertama. Okey, ini semua ni penerangan. Sekiranya institusi kekeluargaan diikat dengan pertalian ukhuwah dan silaturahim yang mapan, institusi kekeluargaan sewajarnya hidup dalam suasana harmoni dan bertolak ansur sekaligus saling mempercayai. Semua ni huraian. Keluarga yang bahagia merupakan asas kesejahteraan dan kemakmuran sebuah negara. Kita tak bincang pasal negara, kita nak tengok kepentingan keluarga bahagia. Impak seterusnya, ibu bapa dapat menumpukan kerjaya. Inilah isi yang kedua. Kepentingan keluarga bahagia tanpa sebarang kebimbangan dan kegusaran. Apabila keluarga bahagia, kita bolehlah menumpukan kerjaya kita di luar dengan baik. Kalau ada keluarga yang bahagia, membolehkan ibu bapa menjalankan tanggungjawab yang sempurna. Okey, kita tengok pada perengan yang kedua. Selain itu, kalau kamu jumpa perkataan seterusnya, kalau kamu jumpa perkataan hal ini dikatakan demikian, kalau kamu jumpa perkataan selain itu, ini semua ni ialah penanda wacana. Kalau kamu nak mulakan suatu isi baru dalam karangan, apa you buat? You akan buat penanda wacana. Okey. Seandainya, okey, sekarang ini kita melihat ada tak isi-isi seterusnya dalam ini? Alright. Okey, kamu tengok di sini. Seandainya sesebuah keluarga itu bahagia sesudahnya mempunyai anak-anak mempunyai nilai moral yang baik. Okey, nampak di sini. Sesebuah keluarga yang bahagia, kepentingannya anak-anak mempunyai moral yang baik. Apabila anak mempunyai moral yang baik, masalah sosial jarang berlaku. Poin yang ketiga, hidup tidak boleh keseorangan. Memanglah, kalau hidup keseorangan kita sebagaikan boleh dikatakan sebagai sebatang kara. Okey. Hidup tidak boleh keseorangan, sebaliknya hidup memerlukan interaksi sosial yang ditanggung bersama sebagai khalifah di muka bumi ini. Khalifah maksudnya pemimpin. Oleh itu, keluarga bahagia akan menjadi pemangkin untuk mengekalkan keharmonian negara. Ini satu lagi poin. Okey. Maksudnya kalau keluarga bahagia, ini boleh mengekalkan keharmonian negara. Tidak berlaku konflik dalam negara. Seterusnya, tengok perkataan seterusnya dan sebagainya, bolehlah kita ambil sebagai isi. Seterusnya, kerukunan hidup dalam keluarga
boleh mewujudkan komunikasi yang baik sesama keluarga. Ini dia. Okey. Boleh mewujudkan komunikasi yang baik sesama ahli keluarga. Tengok berapa poin dah. Kepentingan keluarga bahagia. Komunikasi yang baik mengelakkan, ini huraian tak payah ambil. Di samping itu, nampak? Saya ambil petikan ni sebab senang untuk memahamkan anda yang lemah dalam rumusan kan. Okey? Baik. Di samping itu, hubungan keluarga juga akan menjadi lebih harmoni. Nampak? Ini semua ni ialah kepentingan. Kepentingan pun kamu boleh guna, faedah pun kamu boleh guna. Tak ada masalah. Boleh gunakan faedah, boleh gunakan kepentingan, boleh gunakan maslahat. Hubungan keluarga dengan masyarakat baik tentu saja memberikan hasil sangat baik. Sehingga kan ketika kita menghadapi masalah, tentunya mereka mudah membantu, malah keluarga yang bahagia menyebabkan suasana keluarga lebih mesra dan tenteram. Ya, lebih mesra dan tenteram. Ya, okey. Jadi, di sini kalau kamu lihat, hubungan kekeluargaan dengan masyarakat baik tentu saja memberikan hasil yang baik sehingga kan kita menghadapi masalah sudah pastinya akan mudah membantu. Malah ini sambungan daripada isi tau. Malah keluarga yang bahagia menyebabkan suasana keluarga lebih mesra dan tenteram. Nampak sini? Satu lagi poin. Okey. Kita lihat lagi. Ada poin lagi tak? Okey. Lepas tu, jika kita hidup dengan menjaga hubungan baik, tentu saja tidak ada ancaman dari pihak lain. Hal ini disebabkan oleh hubungan baik itu sendiri memberikan impak konsumsi huraian. Selain itu, hubungan kekeluargaan akan semakin erat dan padu. Nampak? Kamu fokus pada penanda wacana. Itu yang menyebabkan ini. Okey. Tengok setelah berapa poin. 1, 2, 3, okey, 4, 5, 6, 7, dah 8 poin dah. Fokus 1. Ya, faedah keluarga bahagia ataupun kepentingan keluarga bahagia. Okey, kita lihat pada poin ini ya. Kita juga akui keluarga tidak bahagia. Nampak tak? Di sini cerita sudah berubah. Di sini cerita sudah berubah. Ini dah masuk akan menyebabkan. Kalau kamu nampak perkataan menyebabkan, dia bincang pasal kesan. Ini ialah fokus 2. Di sini sudah masuk fokus 2. Di sini sudah masuk fokus 2. Okey, ini fokus 2. Fokus 1 yang ini. Ini fokus 2. Okey, keluarga yang tidak bahagia akan menyebabkan berlakunya keruntuhan institusi kekeluargaan. Okey, akan menyebabkan berlakunya institusi kekeluargaan. Ini fokus 2. Okey, fokus 2. Masa depan anak-anak akan terabai. Masa depan anak-anak akan terabai oleh ibu bapa yang berantakan. Berantakan maksudnya ibu bapa yang berpecah belah. Ya, ibu bapa yang berpecah belah. Nampak ini? Okey. Satu lagi poin. Ada tiga poin di sini saya rasa. Alright. Seterusnya ada katakan penanda wacana akan berlaku masalah-masalah sosial. Contoh tak payah kamu ambil lah kan? Ya, kamu tak perlu ambil contoh. So kamu letak saja di sini. Akan berlakunya masalah-masalah sosial. Okey. Tengok ada 3 poin di sini. Okey. Kita dah ada 3 poin. So, ini ialah fokus 2. Kita lihat pada bahan. Kita tengok. Di sini dia sudah bagi dalam ini kan. Kenapa keluarga tidak bahagia? Kalau kenapa, maksudnya faktor lah. Nampak? Nampak? Ini dah fokus 3. Sebab-sebab keluarga tidak bahagia. Ini ialah kesan-kesan keluarga tidak bahagia. Ini ialah kepentingan keluarga bahagia. Ada 3 fokus. Okey, ini tak payahlah, ya. Langkah, tak ada langkah di sini. Jailah jadi. Dalam ini tak ada langkah. Itu bertolak ansur saling mempercayai, itu bukan langkah. Itu dia kata unsur-unsur yang perlu ada dalam keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia berteraskan kepada tolak ansur, saling mempercayai, kasih mengasihi, saling menghormati dan sentiasa berkorban. You jangan ambil itu sebagai langkah. No, tak ada langkah dalam petikan ni. Jailah jadi, kamu ada nombor saya. Kena bagi you satu extra kelas lah.
Okey, tak apa. You jangan keluar dulu dalam grup. Nanti saya bagi you satu link. You masuk saya punya grup lain. Okey, sekarang ni kamu tengok. Ini kenapa keluarga tidak bahagia, maksudnya faktor keluarga tidak bahagia. Ibu bapa lebih mengutamakan kerjaya. Kerja. Kegagalan ibu bapa berkomunikasi dengan anak. Langsung duduk makan pun tak ada, tamu cakap pun apa kan. Ibu bapa tidak berusaha mewujudkan hubungan harmoni. Ini ialah 3. Ya. Ialah 3. Okey. Jadi sekarang saya buka satu lembaran baru supaya kita boleh susun isi, supaya kamu boleh nampak dengan lebih jelas. Sebentar ya. Masa tak cukup, saya nak buat apa? Satu rumusan saya ajar 2 jam. Bagi pelajar betul-betul menyelam dan lemas dalam pembanjiran bahasa saya. 1,5 jam nak ajar panduan, nak ajar ciri, nak bagi tahu kau faham petikan, kan? Okey, kamu tengok ya. Okey, kalau kamu tengok yang pertama sekali, alright. Okey, sekarang saya bincang pasal fokus dululah, fokus dalam bahan 1. Sebentar. Okey, kamu tengok betul-betul. Okey, kalau kamu tengok ni kamu faham. Okey. Jelas? Bahan 1. Fokus pertama kita kepentingan keluarga bahagia. Ini dia. Fokus 2. Kesan-kesan keluarga tidak bahagia. Fokus 2. Semua yang tadi kita bincanglah. Aku tak bagi apa-apa. Aku ambil daripada sini saja. Okey, ini fokus 2. Fokus 2. Boleh? Dalam petikan tadi kan ada benda tu. Ini fokus 2. Okay, fokus 3. Jap. Fokus 3 lagi senang. Dalam petikan ada ambil saja. Jangan ambil-ambil saja. Ada syarat dia. Kamu tunggu sekejap. Okey, seterusnya kita lihat bahan 2, fokus 3. Ini fokus 3. Ini bahan 2. Ini mungkin kamu sekarang lebih jelas lagi lah. Okey? Boleh nampak semua? Can you see now? Boleh? Saya naikkan sikit atas. Biar semua fokus kita nampak dengan begitu baik sekali. Okey. Thank you. Okey. Okey. Dah. Selesai. Nampak sekarang? Apa soalan lagi nak tanya? Dalam bahan 1 ada 2 fokus. 1 ialah kepentingan keluarga bahagia. Ada 8. Dalam fokus dalam bahan 1, fokus 2 ialah kesan-kesan. Ada 3. Lepas tu bahan 2, fokus ketiga ialah sebab-sebab keluarga tidak bahagia. Boleh? Jumlah isi berapa? 8 campur 3, 11. 11 campur 3, 14. Nak tulis 14 poin ke? Kau tadi dengan aku dari pukul 5, kau belajar apa? Berapa isi? Berapa isi perlu dimasukkan? Very good. 8. Cantik. Okay? So, you pilihlah. Mungkin sini ada 8 kan? You ambil 4 poin. Sini ambil 2. Sini ambil 2. Sudah 8. Ataupun jangan ambil semua 8. Nanti ini kamu tak dapat ambil. Itu yang kamu hilang markah. Jangan ambil semua 8. Sini ambil 5.
Fokus 2 ambil 1, fokus 3 ambil 2, macam itulah. Tengok wajaran saya tadilah kan. Jadi inilah dia. Jadi bermaksud kalau kita balik pada kita punya soalan tadi, para pelajar yang saya hormati sekalian, kita habis kelas lambat sikit pun tak apalah kan. Okey. Jadi dalam bahan satu ni yang saya letak sampai sini, yang keseluruhan petikan di sini, dia bincang apa? Kepentingan keluarga bahagia. Faedah-faedah keluarga bahagia. Maslahat keluarga bahagia. Boleh ya? Okey. Dalam perengan ni kita nampak di sini kesan-kesan mengapa keluarga tu tidak bahagia. Kesan-kesan keluarga tidak bahagia. Ini fokus 2. Cerita lain kan? Cerita lain kan? Fokus 2. Lepas tu kamu nampak di sini dia dah bagi pun kenapa keluarga tidak bahagia. Ini dah punca ataupun faktor. Faktor yang menyebabkan keluarga tak bahagia. 3 poin ini terus boleh ambil. Ibu bapa dan sebagainya. Okey, nampak sini? 3 fokus. Ini ialah fokus pertama. Apa fokus kepentingan keluarga bahagia? Ini ialah fokus kedua. Fokus kedua apa? Kesan-kesan keluarga tidak bahagia. Okey. Ini bahan 2. Ini ialah fokus ketiga. Fokus ketiganya apa? Punca-punca keluarga tidak bahagia. Sekarang you faham. Balik pada kita punya nota. Tengok sini. Selesai. Semua dari petikan, semua dari bahan grafik sudah dimasukkan di sini. Semua dari petikan, semua dari bahan grafik sudah dimasukkan di sini sekarang. Okey. Sekarang fokus 1, fokus 2, fokus 3. Fokus 1 kepentingan keluarga bahagia. Fokus 2 kesan-kesan keluarga tidak bahagia. Fokus 3 sebab-sebab keluarga tidak bahagia. Okey, sekarang kita nak tengok bagaimana kita nak buat pendahuluan. Ya, bila kita nak buat pendahuluan, tenang je. Ini pendahuluan. Pendahuluan. Tengok betul-betul. Pendahuluan. Okey, tiga-tiga fokus pun masuk. Kepentingan keluarga, fokus 1. Masuk tak? Masuk. Macam mana dia orang boleh salahkan aku? Aku dah masukkan. Kesan masuk. Fokus 2. Aku dah masukkan. Macam mana kau boleh salahkan aku? Sebab keluarga tidak bahagia. Sudah masuk. Boleh faham sekarang? Okey, boleh faham sekarang? 3 fokus sudah masuk. Jelas, habis 2 markah ni. 2 markah. Tak ada masalah. Boleh? Okay, jadi sekarang kamu akan tanya saya, cikgu, sini ada kepentingan, saya mau tukar kepada faedah. Boleh? Cikgu, sini ada kesan, saya mau tukar impak. Boleh? Cikgu, sini ada sebab, saya mau tukar faktor. Apa salahnya? Boleh? Sebab tadi you baru belajar kan? Ini. You baru belajar kan? Ini. Nampak? Ini kan? Ini yang kau baru belajar tadi kan? Dalam bahagian ini kan? Punca, faktor, sama-samalah. Kesan, implikasi, impak, boleh? Tak ada masalah? Ya? So, boleh? Apa salahnya? Lepas tu kita tengok ada lihat tadi ada ni. Nampak? Faedah, manfaat, kebaikan, kelebihan, kepentingan. Kesan positif pun boleh, maslahat pun boleh, keutamaan pun boleh, manfaat boleh, faedah boleh, semua boleh. Bahasa Melayu tak ada masalah. Boleh ya? Jelas ya? Okey. Jadi selesai masalah. Okey, sekarang ni kamu kena buat 4 perengan. Ini ialah perengan isi, ya. 4 isi di sinilah. Kamu letak 4 isi di sinilah. Okey? Lepas tu satu lagi perengan, 4 isi di sinilah. 4 isi di sinilah, ya. 4 isi. Alright. Dan satu lagi perengan ialah kesimpulan. Okey, konklusif jangan guna ya. Dewan Bahasa pun tak menggalakkan kita menggunakan konklusif. Kesimpulannya. Gunakan kesimpulan. Tuntas pun jangan guna. Kita guna kesimpulan dulu. Okey? Ini pendahuluan.
memudahkan Anda memahami. Ini isi. Pilihlah 4 isi, 4 isi. Jadikan dia 8 isi tadi saya sudah ajar kan. Macam mana you nak pilih kan? You pilihlah. Ya. Okey. So ini yang kita nampaklah keadaan ini berlaku dan sebagainya. Okey. Okey, 4 perengan. Jadi sekarang ni, okey cikgu, sekarang sudah ada 11 isi, 11, 14 isi. Jangan cut and paste. Pelajar, kamu tak boleh cut and paste. Kamu tak boleh ambil. Ini semua dari petikan kan, bulat-bulat. Kalau you salin bulat-bulat, markah bahasa you akan dapat separuh. Kalau you salin bulat-bulat, olahan bahasa kamu tak ada, isi pun tak lengkap kamu dapat. So apa yang kamu buat? Kamu kena katakanlah you nak ambil 4 isi di sini. Contohnya lah. Contohnya kamu nak ambil 4 isi di sini. Okay, saya ambil 4 isi di sini. Contoh ya, saya ambil 4 isi di sini. Okey. Saya ambil 2 isi di sini. Sebagai contohnya saya ambil 2 isi di sini. Katakan saya ambil di sini 2 isi. Jadikan dia 8 kan? 2 isi. Di sini saya pun ambil 2 isi. Okey. Saya ambil 2 isi. Okey. So sudah 8 isi. So wajaran dia saya okey lah kan? 4 campur 2, 6. 6 campur 2. Setiap fokus saya ambil. Setiap bahan saya ambil. Bahan 1 pun saya ambil. Bahan 2 pun saya ambil. 3 fokus pun saya ambil isi. Macam mana you salahkan saya? Kena? Okey, settle sekarang ni. Okey, satu lagi yang paling penting. Kamu boleh masukkan ini pendahuluan. Lepas masukkan pendahuluan, Anda boleh ambil 4 isi ini. Tuliskan di bawah isi perengan yang pertama. Anda boleh ambil 4 isi lagi. Tuliskan di bawah perengan isi yang kedua dan kesimpulannya. Okey, masalahnya sekarang, kita balik pada soalan. Saya nak bagi tahu kamu satu perkara yang paling penting. Satu perkara yang paling penting. Yang pelajar ini ada mata pun tak nampak. Nampak ni. Baca petikan di bawah dan teliti gahan grafik serta di bawah. Kemudian buat satu rumusan yang panjang tidak ini. Anda digalakkan menggunakan ayat anda sendiri. Inilah yang merasakan kepada pelajar semua ni. Ada mata pun dia tak celik huruf. Buta huruf aku kata. Ini yang korang ni tak nampak. Menggunakan perkataan kamu sendiri. Kebanyakan daripada kita gagal untuk melihat ini. Maka itulah masalahnya. Bila dia digalakkan, anda digalakkan menggunakan ayat sendiri tanpa mengubah maksud asal. Jelas? Bermaksud pelajar isi yang ini tak boleh tulis secara bulat-bulat, kena buat olahan. Membolehkan ibu bapa menjalankan tanggungjawab dengan sempurna. Okey, mewajarkan ibu bapa menguruskan tanggungjawab dengan sempurna dan rapi dalam keluarga yang bahagia. Menumpukan kerjaya tanpa sebarang kebimbangan dan kegusaran. Okey, mereka dapat memfokus kepada kerjaya di luar tanpa membimbang atau membawa kesengsaraan dalam hidup mereka sebagai ahli keluarga ataupun boleh dikatakan sebagai pendorong keluarga dan sebagainya lah. Anak-anak mempunyai nilai yang moral, kita tukar. Okay. Pemangkin untuk mengekalkan keharmonian negara, keharmonian, kebaikan negara, keamanan negara, ya. Anda boleh katakan kedamaian negara, boleh tukar sedikit sebanyak macam itu. Okey, berlakunya masalah sosial, kesan-kesan keluarga tidak bahagia boleh mewujudkan berlakunya isu konflik sosial dalam keluarga dan masyarakat. Boleh kita tambah sedikit macam itu, tak ada masalah. Kegagalan ibu bapa berkomunikasi apabila bersama dengan anak. Okey? Kamu katakan di sini, kegagalan ibu bapa berinteraksi dengan anak-anak dalam keluarga amat membimbangkan, amat menguatiri dan sebagainya. Ibu bapa lebih mengutamakan kerjaya berbanding dengan anak-anak. Okey, ibu bapa lebih memfokuskan, ibu bapa lebih mengambil berat, lebih mengambil berat, okey, karier mereka jika dibandingkan dengan masalah dan tanggungjawab anak di rumah. So, kamu dah olah. Kalau kamu dah olah macam ni, bagaimana dia boleh salahkan dia? Nampak? Kalau kamu dah olah bagaimana ni,
bagaimana dia boleh salahkan you. Okey? Boleh faham? Seterusnya boleh ya? Jadi hari ini kita dah letak panduan merumus. Saya pun dah ambil satu petikan yang senang untuk kamu faham. Saya dah jelaskan sejelas-jelas mungkin, sejernih-jernih air, lebih jernih daripada air mata dan sebagainya. Sudah pun dibincangkan di sini, fokus 1, fokus 2, fokus 3. Dan sekarang giliran kamu untuk memasukkan dan juga menggunakan kata hubung, kata adjektif, kata ayat majmuk, ayat pasif, ya, kata-kata majmuk dan sebagainya lah, sintaksis ayat, menjadikannya sebagai perengan yang elok dan sebagainya. Itu saja. Boleh masukkan peribahasa yang berkaitan dengan keluarga bahagia. Banyak anda boleh masukkan, ya. Anda boleh masukkan banyak di sini. Sebagai contohnya, kamu boleh katakan bulat air kerana pembetong, bulat manusia kerana muafakat. Itu pun bolehlah kita gunakan. Ya? Semua itu contohnya sajalah kan. Okey, jadi saya rasa masa dah banyak kita dah ambil lah. Okay, terima kasih saya ucapkan. Minggu depan kita akan jumpa lagi untuk bahagian yang lebih mencabar. Mungkin saya nak buat pada esei respon terbuka. Esei respon terbuka. Okey, terima kasih dan cubalah kamu latih diri kamu dengan baik. Okey. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang ada di sini dan jaga kesihatan, salam mesra dan salam bahagia dari saya. Jadilah anak watan yang berjaya dan menjayakan wawasan kita sebagai seorang pelajar. Semoga Tuhan bersama anda memberkati segala usaha murni. Sekian, terima kasih. Boleh ya? Okey, okey, bagus. Okey, thank you. Thank you Mimi ya, Adriana, Tan Simin, Nur Alia ya. Chua, terima kasih Amirul ya. Okey, bagus. Tak ada masalah. Ya, 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 ya. Ya, Ketua Hang Weiping. Thank you. Hang Weiping, nanti saya bagi itu ke yang kamu hantar ni. Belum semak lagi lah. Ya, ya, ya. Nanti saya bagi. Definitely will give you by Sunday. No problem.